Okey, hai. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita masuk lagi dekat dalam bab 9 part yang kedua. Okey, kita akan belajar pasal sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Okey, ini pun masih senang ya. Okey, jom kita cuba. Okey, so segitiga boleh dikelaskan. Alamak, cikgu lupa nak padam. Okey, segitiga boleh dikelaskan berdasarkan sifat geometri segitiga yang mengikut sudut pedalaman atau panjang sisi. Okey, sudut pedalaman dekat dalam ni. Okey, ni sudut pedalaman. Okey, panjang sisi ni lah sisi awak tu. Okey, yang ni contoh sisi. Okey, kita boleh tentukan dia berdasarkan inilah sama ada sudut pedalaman ataupun dekat panjang sisi. So, macam mana? Okey, jom tengok sama-sama. Okey, so ini dia. Okey, jom. Okey, so awak tengok ini adalah segitiga sama sisi. Okey, nama dia adalah segitiga sama sisi ni pertamalah. Ya Allah, benda lah cikgu ni lupa. Okey, ini kita panggil sebagai segitiga sama sisi. Saya nak tukar warna lain lah. Okey, ni segitiga sama sisi. Awak tengok balik. Okey, bilangan paksi simetri dia adalah 3. Okey, sebelum pergi jauh, saya setakat yang saya tahulah, awak dah pernah belajar ni masa darjah 6 sebenarnya. Masa dekat sekolah rendah. Tapi mungkin awak lupa tapi cikgu ulang balik. So, apa benda sebenarnya simetri? Simetri adalah garisan yang membahagi sesuatu bentuk secara sama rata. Okay, contoh kalau awak lipat segitiga sama sisi ni, awak lipat, awak mesti dapat bentuk yang sama. Itu maksud dia. Membahagi sesuatu bentuk secara sama rata. Okey, so segitiga sama sisi ni dia ada bilangan paksi simetri 3. So, kalau awak ada segitiga sama sisi, awak try lipatkan dia. Awak akan dapat 3 lah bilangan paksi simetri. Okey, so ini adalah sifat geometri. Semua sisi adalah sama panjang. Contoh kalau cikgu katakan, okey, panjang sisi ni katalah 2 cm, jadi yang ini pun akan ikut 2 cm, ini pun akan jadi 2 cm. Okey, boleh settle. Okey, semua sudut pedalaman ialah 60. Maksudnya sudut dalam ni kan adalah 60, 60, sini 60, sini 60. So, kalau kita tambahkan 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 180 darjah. Ini bermaksud semua ataupun jumlah sudut di dalam segitiga sama sisi adalah 180 darjah. Okey, yang kedua, segitiga sama kaki. Okey, kita tukarlah warna pen. Segitiga sama kaki ni benda pula ni. Okey, segitiga sama kaki, dia ada bilangan paksi simetri dia. Bilangan paksi simetri dia ada satu sahaja. Ini maksudnya awak boleh lipat dia daripada sini, awak lipatkan sebelah sini sekali sahaja. Okey, so sifat dia dua daripada sisinya sama panjang. Okey, inilah sisi ni Okey, contoh kalau cikgu cakap ini adalah 2 cm, sini pun 2 cm. Tapi bahagian bawah ni bukan 2 cm ya. Dua sudut tapak adalah sama. Okey, maksudnya sudut dia adalah sama. Okey, contoh kalau cikgu kata dalam ni adalah 45, sini pun 45. Okey, awak kena ingatlah dia punya sifat geometri ni. Okey, dan yang ketiga, saya tukar warna lagi. Warna pink pula. Okey, so segitiga tidak sama kaki. Okey, apa benda ni? Okey, segitiga tidak sama kaki ni kalau awak cuba lipat dia dan mencari bilangan paksi simetri, tak ada. Memang tak akan dapat bentuk yang sama. So, dia tiada lah. Okey, semua sisinya tidak sama panjang. Awak tengok ni, cikgu diorang tandakan ini 1, ini 2, ini 3. Maksudnya tak sama panjang lah. Okey, so sisi dekat A tak sama dengan sisi B, tak sama dengan sisi C. Tengok sudut A tak sama dengan sudut B, tak sama dengan sudut C. Lain-lain. Semua sudut pedalaman adalah tidak sama. Sudut dekat dalam ni pun semua lain-lain sebab dia tidak sama. Okey, so namanya segitiga tak sama kaki. Okey, so kita akan pergi next. Okey, yang seterusnya adalah so, ini yang keempat adalah segitiga bersudut tirus. Semua sudut dalam segitiga ialah sudut tirus. Okey, dia kata semua sudut dalam segitiga adalah sudut tirus. Sudut dia adalah
sudut tirus ni bermaksud dia adalah tidak lebih daripada 90 darjah. Okey. Sudut dia adalah tidak lebih 90 darjah. Okey, tak lebih daripada 90 darjah lah. Kejap Kejap. Sebentar. Okey, sudut tirus ni adalah tidak lebih daripada 90 darjah. Maksudnya dia kurang daripada 90 darjah. Ingat lagi tak simbol ini dengan simbol ini? Awak tambah je ni maksudnya kecil. Okey, kalau awak tambah ni macam bentuk B, dia adalah besar. Ni adalah selingan sahajalah. Okey, besar sangat pen cikgu ni. Sabar. Kalau satu dia jadi apa ya? Pakai fountain pen. Besar sangat, pening. Sekejap. Alamak, kecil sangat pula. Lagi tak nampak. Thickness. Boleh ke ni? Itu thickness dia. Kejap macam ni lagi besar. Ya besarnya. Kalau pakai ini. Ke cikgu salah pakai pen sebenarnya? Tak apalah. Okey. So sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, mesti sudut dia kurang daripada 90 darjah. Okey, yang kelima kita panggil sudut tiga bersudut cakah. Okey kelas, maksud bersudut cakah adalah sudut dia mesti nilai dia antara 90 darjah hingga 180 darjah. Okey, maksudnya sudut dia mesti start lah 90 ke atas lah sehingga 180. So mungkinlah sini 92, sini 120, tak kisah, asalkan 170, asalkan tak lebih daripada 180. Satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakah. Dia kata satu sahaja. Satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakah. Okey, yang ketiga adalah sudut segitiga bersudut tegak. Okey, sudut tegak maksudnya satu daripada sudut dalam segitiga mesti nilai dia adalah 90 darjah. Saya pernah ajar sudut tegak, sudut dia mesti 90 darjah. Inilah yang ada petak segi empat ni kan. Itu adalah sudut 90 darjah lah. Okey, so ingat sudut bersudut tirus kurang 90 darjah. Cakah, satu daripada sudut dia mesti nilai dia 90 ke 180 darjah. Dan yang terakhir adalah sudut tegak, iaitu sudut dia mesti 90 darjah dan dia mesti akan diwakili oleh yang petak macam ni. So maksudnya ini adalah 90 darjah. Dah belajar kan? Mesti awak tahu kan? Okay, so kita pergi next. Okay. Ini kerja rumah. Okay, so kelas, cikgu padam dulu. Okay, so ini adalah, orang kata apa teori, macam itulah. Okay, so kalau awak ada gambar macam ni, ini cuma valid untuk segitiga sahaja. Dia kata A tambah B tambah C adalah 180 darjah. Saya conteng lah, awak tengok Sini A awak, sini B awak, sini C awak. Dia kata, bila A tambah B tambah C mesti 180 darjah. A tambah B tambah C mesti 180 darjah. Dan dicakap lagi, C tambah D nilai dia akan jadi 180 darjah. C tambah dengan D. Okey, C tambah dengan D. Cikgu rasa awak ingat cikgu cakap kan? Kalau awak ada garis lurus, dia macam ni. Contoh cikgu letak sini C, sini D. Okey, bila dia garis lurus macam ni, nilai sudut dia mesti 180 darjah. Ingat kan? Okey, kalau sudut macam ni, dia 180 darjah. Kalau dia bulatan macam ni, sini 180 darjah. Kalau dia bulatan penuh, 360 darjah. Awak ingatlah kan? Lepas tu dia bagi yang ketiga, maksudnya D adalah A tambah dengan B. Ini baru untuk awak sebab kita tak pernah belajar lagi yang ini. Dia kata nilai D awak tu, sudut D awak, sudut D sama dengan sudut A tambah B.
Okey, sama dengan sudut A tambah B. Maksudnya, sudut yang tidak bersebelahan dengan dia. Nampak tak? Bersebelahan dengan D sekarang siapa? C kan? Okey, yang jauh daripada D, A dengan B. Awak tambah A tambah B, awak dapat sudut D. Okey, tak apa. Kita akan tengok soalan sekejap lagi. Sabar. Okey, hasil tambah sudut-sudut pedalaman ialah 180 lah. Sudut pedalaman yang kat dalam ni kan? Cikgu dah terang tadilah. Sekejap Sudut pedalaman. Okey. Sudut pedalaman yang ni lah. A, B, C macam tu. Betul, apa lagi? Cikgu lupa nak tekan tadi. Hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Cikgu pun dah terang tadi. Sudut peluaran, ni semua saya dah terang tadilah. Okey, dia kata hasil tambah sudut pedalaman C awak dengan sudut peluaran D. C tambah D akan dapat 180 darjah. Sudut peluaran, sudut D awak D adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan, yang bukan dengan jiran dia. So, B tambah A sama dengan D. Cikgu dah terang tadi So, cikgu abaikan je lah. Okay, next. Apa lagi? Okay, jom kita cuba. Okay, kita cuba sama-sama anak-anak Okay, cikgu pakai warna merah lah. Cari nilai X bagi setiap gambar rajah yang berikut. Okay, ni kita dah belajar tadi. Awak ingat tak? Nilai sudut pedalaman dekat dalam ni, total dia mesti dapat 180 darjah. So, kita buat A. Okay, berapa? Okay, kita pun buat. Cikgu mula dengan 37 tambah 92 tambah X. Mesti dapat 180 darjah. So, kita tambahlah. 37 tambah 92, 129 tambah X sama dengan 180 darjah. So, kita nak nilai X je kan sekarang. So, kita kumpulkan nombor dengan nombor dekat sebelah. So, 129 ni awak pindahkan sebelah sana. Dia akan jadi tolak. Sebab sini tambah kan. Pergi sebelah sana akan jadi tolak lah. So, X sama dengan 180 tolak 129. Awak akan dapat nilai X awak adalah 51 darjah. So, X awak adalah 51 darjah. Nak check betul ke tak? Senang sahaja. Cuba awak tambah. 51 tambah 92 tambah 37. Kalau awak dapat jawapan dia 180 darjah, maka betul lah jalan kerja awak. Memang dapat lah. Okey, untuk B, kita belajar tadi kan, sudut yang dekat luar ni, sudut peluaran, X mesti sama dengan sudut yang tidak berjiran dengannya. Okey, so kita pun dah belajar, so kita pun tulislah. X mesti sama dengan 79 tambah 28. So, berapakah nilai X awak? 107 darjah. Okey, sudut peluaran kan tadi kita belajar, sudut dekat luar ni mesti sama, X mesti sama dengan yang dekat dalam. Asalkan sudut tu bukan jiran X ni. Okey, kelas? Okey, so dah boleh faham. Okey, next. Okey, kita akan pergi. Tak nak bergerak pula Kenapa ya? Okey, ni tak apalah. Awak boleh tengok kat buku teks cikgu dah terang tadi. Ini jalan kerja untuk kerja awak. Latih diri 9.2B. Okey, dalam rajah di sebelah. Jom kita cuba. Alamak. Okey, dalam rajah di sebelah, PQRS ialah garis lurus. Jom kita tengok macam mana nak buat ni. Boleh tak buat ni? Boleh sebab senang. Okey, PQRS adalah garis lurus. PQRS mana ni? Okey, dia kata PQRS adalah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Sudah. Macam mana nak buat? Okey, so sebelum kita pergi terlampau jauh, kita boleh buat dulu sebenarnya. Sekejap. Okey, daripada cikgu ajar awak tadi, kita nak buat sesuatu Okey, awak tengok ni. Okey, ini adalah segitiga kan? Dan awak kena ingat, nilai segitiga tadi kita kata dalam ni, total dia mesti dapat 180 darjah. So, kita buat. Okey, sudut RST. Kita nak tahu nilai S tu berapa kan? Saya akan tulis dia S tu kat tengah-tengah kan? Ingat tak? So, dia mesti akan dapat sudut RST tambah dengan 84 tambah dengan 46 darjah. Mesti dapat 180 darjah. So, awak kira lah berapa awak akan dapat. RST sama dengan 180 tolak 84
tolak 84 tolak 46, awak akan dapat nilai sudut S awak tu adalah 50 darjah. Okey, so kita pun dapat macam itu. Okey, so kita dapatlah nilai S sekarang adalah 50 darjah. Okey, sini 50 darjah. Okey, so apa lagi kita boleh buat? Okey, TQS. Okey, apa lagi maklumat yang awak boleh tahu sebenarnya? Okey, awak kena ingat pula, cikgu buat pula Okey, TQS ni, kalau awak perasan, TQS ni adalah sudut. Apa nama dia kelas? Apa nama ni? Okey, ini adalah sudut tapak segi 3 sama kaki. Okey, ini adalah sudut tapak segi 3 sama kaki. Sama kaki maksudnya nilai sudut dekat hujung ni sama dengan sudut kat sini. So, sini pun 50, betul tak? So, cikgu akan tulis sudut TQR adalah 50 darjah. Okey, kenapa TQR? TQS, maafkan cikgu, TQS. Betul tak? Sebab sudut segi 3 sama kaki adalah, kalau awak ingat sudut dia mesti sama kat bawah ni sebab dia punya sisi kat sini sama. Okay, awak dapatlah 50 darjah. TQS. Q, maksudnya Q awak ni 50. Okey, settle. Awak dah tahu sini 50, awak boleh tahu tak nilai X awak berapa? Boleh. So, kita pakai pula macam ni. X tambah 50. Berapa kelas? Ingat lagi tak? Dia garis lurus, dipotong macam ni. Kalau sini 50 dan kita tahu sudut ini total dia akan jadi 180. So, berapakah nilai X awak? So, nilai X awak adalah X tambah 50 mesti sama dengan 180 darjah. So, nilai X 180, 50 bawa pergi sebelah sana akan jadi tolak 50. Awak akan dapat 30 darjah. So, nilai X awak adalah 30 darjah. Okey, kelas. Soalan minta X awak dah dapat. Sekarang soalan nak Y. Macam mana kita nak buat Y? Okey, so kita buat pula. Okey, sekarang kita buat pula. Okey, QST awak ni. QST, okey, sudut QST awak ni. QST, apa yang saya buat macam ni kan? Okey, sudut dia secara totalnya dalam dia mesti 180 darjah, betul tak? Okey, so kita bolehlah kira macam ni. Okey, cikgu pun buatlah QTS. QTS awak, sudut QTS awak tambahkan dengan 50. Tambahkan dengan 50 mesti sama dengan 180 darjah. Okey, ini tukar warna kot. Tak nak tukar warna. Okey, tengok sekarang saya buat warna pink. Dalam ni, sudut yang dalam warna pink ni, sudut dia mesti total dia 180 darjah. So, yang atas ni, cikgu padam balik lah. Okey, so sudut awak yang kat atas tu QTS. Dekat T tu, tambahkan dengan 50 yang kat sini. Tambahkan dengan 50 dekat sini mesti sama dengan 180 darjah. Okey, jadi sudut QTS awak sama dengan 180 tolak 100. Awak akan dapat nilai dia adalah 80 darjah. So, dekat sini adalah 80 darjah. Okay, tapi awak tahu sebelah Y itu ada 46 darjah kan? So, Y tambah 46 sama dengan 80. So, berapa nilai Y awak? 80 tolak 46. Apa 80 tolak 46? 34 darjah. So, awak dapat nilai Y awak dah 34 darjah. Awak jalan kerja untuk buat ni banyak. Dan banyak yang kita boleh buat. Awak buatlah cara macam mana pun, awak boleh dapat jawapan. Okay, dia bergantung kepada cara awak sendirilah. Yang penting jawapan akhir mesti sama. Okay, so ada lagi tak soalan? Oh, ni apa? Oh, ini jalan kerja. Bolehlah tengok. Lah, ada jalan kerja. Okay, so nanti awak cubalah latih diri 9.2C. Okay, so kita akan jumpa untuk kelas offline. Kelas online nanti. So, nanti cikgu bagi lah. Okay, itu sahaja. Terima kasih sebab join kelas saya. Semoga awak semua maju jaya. Okay, bye.